Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrul Izhan bin Muhammad Saleh, nombor matrik 268757, merupakan pelajar pengajian jarak jauh Universiti Utara Malaysia, PACE, Pusat Melaka. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi yang bertajuk Fitnah di Media Sosial. Sejarah internet sebenarnya telah bermula sejak 1960-an lagi apabila rangkaian komputer telah diwujudkan oleh para penyelidik ketenteraan Amerika Syarikat yang ingin mewujudkan hubungan jika saluran komunikasi biasa bermasalah. Projek tersebut bermula dengan penubuhan sebuah agensi dikenali sebagai Advanced Research Project Agency iaitu ARPA yang kemudiannya membina rangkaian dikenali sebagai ARPANET pada 1969. Teknologi rangkaian itu kemudiannya diperluaskan pula untuk menghubungkan universiti-universiti di Amerika bagi tujuan penyelidikan dan pertukaran maklumat. Dalam era pasca permodenan ini, aplikasi sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram dan lain-lain merupakan contoh bentuk media sosial yang paling ketara digunakan oleh masyarakat seluruh bumi. Hal ini secara tidak langsung menjadikan media sosial sebagai faktor utama pengeksploitasian internet. Perkembangan teknologi hari ini seolah menyambut sesiapa saja yang berminat untuk berkongsi informasi dalam masa yang drastik. Teknologi telefon bimbit masa kini semakin maju seiring dengan penggunaan internet dalam kalangan masyarakat. Hal ini juga antara punca penyumbangan secara tidak langsung terhadap perkembangan teknologi media sosial. Dengan wujudnya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan blog, ianya akan mempercepatkan lagi penyampaian maklumat fitnah. Apa yang lebih membimbangkan, masyarakat hari ini tidak bersikap hati-hati atau teliti dalam menerima maklumat daripada media sosial itu kerana ada yang percaya bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber yang sahih. Isu terhadap fitnah di media sosial. Pada era globalisasi ini, masyarakat menggunakan media sosial untuk mengisi waktu lapang. Hal ini demikian kerana aplikasi media sosial seperti Facebook dan Instagram sangat maju dan dapat menarik perhatian masyarakat dari pelbagai negara. Tetapi dalam kegairahan kita meraihkan kewujudan media sosial ini, terdapat banyak kebaikan dan keburukannya yang kadang-kala kita sendiri belum kenal pasti dan tidak sedar. Komunikasi dengan media sosial akan membawa pengaruh kepada sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, persepsi diri dan orang lain. Wati 2016, kebaikan dan keburukan yang dihidangkan dalam penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat hari ini sangat berkait rapat dengan perhubungan sesama manusia. Sebanyak 48 pertuduhan telah difailkan di mahkamah bagi tempoh antara Januari hingga September 2020 selepas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyalahgunakan media sosial. Jabatan Komunikasi Korporat telah mengeluarkan data memperlihatkan peningkatan sebanyak 66% dan adalah lebih tinggi berbanding pada tahun 2019. Daripada jumlah tersebut, 34 pertuduhan adalah melibatkan kesalahan yang dilakukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dengan pembuatan, berkongsi atau menyebarkan kandungan lucah mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 22 pertuduhan. Ini diikuti dengan kandungan jelik sehingga dan sebanyak 9 pertuduhan serta kandungan palsu sebanyak 3 pertuduhan.
Manakala 14 pertuduhan yang selebihnya adalah merupakan kesalahan yang dilakukan di bawah kanun keseksaan dan atau kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Antara kesalahan yang dilakukan melalui aplikasi Facebook dan Twitter mencatatkan angka yang tertinggi, iaitu masing-masing sebanyak 14 pertuduhan dan diikuti dengan WhatsApp sebanyak 13 pertuduhan. Faktor-faktor penyebab melakukan isu penyalahgunaan media sosial. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan isu penyalahgunaan media sosial berlaku. Antaranya ialah kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna. Menurut Hajiman Majusa, faktor utama penyumbang jenayah cyber dalam masyarakat ialah kurangnya pengetahuan dan dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Kebanyakan rakyat Malaysia, khususnya golongan remaja, menggunakan teknologi atas dasarkan globalisasi dan tidak mahu dilabelkan ketinggalan zaman. Hal ini secara langsung menyebabkan golongan remaja menggunakan media sosial untuk melakukan aktiviti yang menyusul fitnah sehingga mendatangkan kesan negatif kepada diri mereka sendiri dan masyarakat di negara kita. Sebagai contoh, pada tahun 2008, negara kita dikejutkan satu kontroversi di mana seorang remaja negara kita yang menuntut di salah sebuah universiti di Taiwan telah menghina lagu Negaraku dan membuat lagu tersebut di laman YouTube sehingga mencetuskan kemarahan orang ramai. Faktor kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna tidak dapat dikaitkan dengan teori sistem ekologi yang dipelopori oleh Bronfenbrenner. Teori sistem teknologi menyatakan dalam peringkat kronosistem, persekitaran remaja akan dipengaruhi oleh perubahan zaman. Jika dikaitkan dengan isu penyalahgunaan media sosial, perubahan zaman tradisional kepada zaman teknologi menyebabkan remaja alfa dan ketagih terhadap media elektronik sehingga cenderung untuk menyalahgunakan media elektronik untuk tujuan yang negatif. Akibat daripada ledakan teknologi yang pantas secara tidak langsung menyebabkan remaja menggunakan teknologi tanpa mempunyai ilmu pengetahuan secukupnya mengenai undang-undang penggunaan bahan teknologi, dan hal ini menyebabkan remaja mudah menyalahgunakan teknologi khususnya media sosial untuk tujuan yang negatif. Selain itu, kekurangan pengawasan daripada ibu bapa di rumah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlaku isu penyalahgunaan media sosial. Pada hari ini, kebanyakan ibu bapa akan keluar bekerja pada siang hari dan cuma kembali ke rumah pada malam hari. Hal ini menyebabkan masa yang diluang bersama anak-anak menjadi kurang dan menyebabkan mereka tidak mengetahui segala aktiviti yang dilakukan anak mereka. Apabila pengawasan daripada ibu bapa dan terhadap anak-anak semakin kurang, maka anak-anak akan cenderung menggunakan kemurahan media sosial untuk tujuan negatif seperti melalui laman sesawang lucah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya kerana ketiadaan bimbingan daripada ibu bapa di sisi mereka. Jika ingin dikaitkan dengan teori pengembangan remaja, faktor kekurangan pengawasan daripada ibu bapa juga dapat dikaitkan dengan teori sistem ekologi yang dipelopori oleh Yuri Bronfenbrenner. Faktor kekurangan pengawasan daripada ibu bapa dapat dikaitkan khususnya pada peringkat pertama teori sistem ekologi, iaitu peringkat mikrosistem. Bronfenbrenner dalam teorinya menyatakan bahawa dalam mikrosistem, ibu bapa merupakan ejen sosialisasi bagi anak-anak mereka di rumah. Hal ini bermakna ibu bapa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap menentukan tingkah laku anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu meluangkan lebih banyak masa kepada anak mereka supaya mereka boleh mengetahui tentang perkara yang dilakukan anak-anak mereka di luar rumah, dan anak-anak juga akan kurang melibatkan diri dalam masalah sosial sekiranya mereka mendapatkan perhatian cukup daripada ibu bapa mereka. Di samping itu, sikap ingin mencuba dalam diri seorang remaja juga mendorong para remaja untuk melibatkan diri dalam isu penyalahgunaan media sosial. Ini demikian kerana pada peringkat umur remaja, para remaja sememangnya dipengaruhi oleh sikap ingin mencuba pada diri mereka sehingga mereka sanggup membuat apa-apa saja perkara demi kepuasan diri mereka sendiri tanpa mengira baik atau buruk perkara yang mereka lakukan. Faktor sikap ini ingin mencuba dalam diri murid dapat dikaitkan dengan teori remaja yang dipelopori oleh Lawrence Kohlberg. Dalam teorinya menjelaskan bahawa pengembangan moral setiap manusia akan berkembang seiring dengan usia mereka. Lakukan mengenai prinsip proletariti. Hal ini makna remaja akan menganggap bahawa semua perkara yang dilakukan mereka adalah betul. Oleh itu, remaja yang menyalahgunakan media sosial seperti melalui laman web lucah menganggap bahawa tindakan mereka tersebut tidak salah dan tidak seteruk daripada perbuatan membunuh, rompak dan sebagainya. Dan tiada pihak yang akan menyalahkan perbuatan mereka. Namun hakikatnya tindakan mereka menyalahguna media sosial juga dianggap sebagai satu kesalahan di sudut pandang. Tahap pemikiran remaja pada peringkat tersebut menyebabkan isu penyalahgunaan media sosial tidak dapat menemui jalan penyelesaian.
Kesan terhadap masyarakat. Pengguna internet atau media sosial tanpa batasan hari ini membawa pelbagai kesan baik dan buruk kepada perhubungan antara sesama manusia. Majoriti masyarakat hari ini mampu terdedah dengan laman sosial. Setiap dari kita pun mempunyai akaun media sosial, sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Seawal di bangku sekolah lagi. Hal ini berlaku seiring dengan pemodenan yang sedia ada. Pelbagai kesan baik terhadap perhubungan antara manusia dengan penggunaan media sosial hari ini. Sekaligus mencapai tujuan wujudnya, media sosial adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama manusia dan tidak kira dari pelbagai latar belakang. Dunia tanpa batasan hari ini memudahkan masyarakat hari ini mempunyai rakan dari pelbagai negara. Selain itu, media sosial juga menemukan kita dengan rakan-rakan lama secara tidak langsung, mengeratkan hubungan sesama sendiri. Pelbagai pendapat dan pengaruh dapat kita perolehi menerusi laman sosial ini, berkongsi pendapat mengenai sesuatu isu ataupun melakukan perniagaan. Hal ini secara tidak langsung menjadikan kita individu yang mengambil berat tentang hal-hal semasa dan sebagainya. Namun tidak semua kesan penggunaan media sosial terhadap perhubungan sesama manusia adalah baik. Penyalahgunaan laman sosial hari ini banyak memberikan kesan negatif dalam kalangan masyarakat. Antara contoh penyalahgunaan adalah tidak menghormati pendapat pihak lain tentang beberapa isu terutama berkaitan agama, bangsa. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan perang dingin antara individu dan memutuskan hubungan antara sesuatu pihak. Selain itu, penipuan dalam perniagaan menerusi laman sosial juga kerap berlaku. Sikap individu yang tidak bertanggungjawab seperti ini menjadikan laman sosial tempat yang tidak selamat. Peranan kerajaan dan masyarakat. Sebagai langkah pengawalan penggunaan internet, kerajaan juga telah melakukan pindaan terhadap Akta Keterangan 1950, Akta 56 yang membabitkan prosedur perundangan bagi proses pembuktian jenayah internet. Pindaan itu telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 18 April 2012 dan mula berkuat kuasa pada 31 Julai 2012 lalu. Pindaan Akta 56 itu telah dilakukan dengan penambahan Seksyen 114A yang bertajuk Andaian Fakta dalam Penerbitan. Seksyen 114A terbabit boleh diguna pakai dalam kes jenayah dan juga sivil, mengandaikan bahawa pemilik mengenali host, editor, pelanggan sebuah rangkaian atau laman web atau memilih komputer atau peralatan mudah alih dianggap bertanggungjawab menyiarkan atau mengulang siar kandungan yang terdapat di rangkaian laman web atau peralatan terbabit. Tujuan utama pindaan ini adalah untuk mengenal pasti individu bertanggungjawab ke atas penyiaran dan penyebaran bahan berunsur hasutan di internet. Selain itu, kerajaan perlu tegas dalam untuk memerangi aktiviti penghasilan dan penyebaran berita tidak benar. Ini kerana tempoh setahun ini mencabar apabila negara berhadapan penularan berita palsu, khususnya berhubung COVID-19 sehingga mencetuskan panik, curiga dan ketakutan dalam kalangan rakyat. Tambahan lagi, ketika rakyat bekerja dari rumah hingga menyebabkan penggunaan platform media sosial tinggi dalam tempoh itu. Penularan berita palsu seperti status hospital, zon kawasan perangkaan jangkitan dan fakta alternatif berleluasa termasuk ubat kononnya menyembuhkan COVID-19. Masyarakat juga perlu sentiasa peka terhadap berita dan maklumat yang diterima di media sosial. Setiap berita yang diterima seharusnya diteliti dan disemak akan kebenarannya. Setiap maklumat yang diterima juga jangan terus disebar dengan mudah kerana sebelum diketahui akan kebenarannya. Kesimpulan bagi tajuk fitnah di media sosial. Kewujudan teknologi di hujung jari ini sedikit sebanyak telah membantu dalam kehidupan, terutamanya dalam penyebaran maklumat kepada masyarakat. Penggunaan teknologi ini mempunyai kebaikan dan keburukan. Internet juga telah memberi kemudahan untuk memperoleh maklumat dengan segera. Siapa sahaja boleh menerima dan menghantar maklumat tanpa perlu adanya wartawan ataupun editor sebagai orang tengah untuk memproses maklumat tersebut.
pejabat perhubungan awam mestilah sentiasa peka dan aktif dalam menyalurkan maklumat serta tindak balas yang lebih bersifat real time performance. Dalam wujudnya media sosial dan internet, maklumat boleh ditulis tanpa sempadan dan mestilah disampaikan secara beretika. Sekian, terima kasih daripada grup